Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung terus. Saya masuk dekat 2.8 persamaan tangent dan normal. Okay, kita tengok dulu apakah yang nota dia, simple je tentang persamaan tangent dan normal. Okay. Sebelum kita pergi dekat persamaan tangent dan normal ni, kena tengok dulu apakah tangent dan normal ni. Tangent dia apa? Normal dia apa? Tangent apa? Normal dia apa? Okay, kalau contoh saya ambil lengkung yang senang. Kalau kita ada satu lengkung kuadratik yang macam ni. Okay. Kemudian satu garisan yang menyentuh lengkung ni pada satu titik tertentu kita panggil dia tangent. Contoh saya ambil titik ni. Ada satu garis, dia lalu titik ni macam tu. Ini kita panggil dia tangent. Okay. Jadi kalau kamu tengok, persamaan tangent kita adalah merupakan persamaan satu garis lurus. Persamaan garis lurus. Jadi kalau persamaan garis lurus, apa formula kita? Y sama dengan mx tambah c. Cuma beza dia sebab dia melibatkan tangent. Jadi m dia, keturunan kita panggil dia kecerunan tangent. Jadi apa kaitan dengan perbezaan? Minggu lepas saya dah ajar kamu, dan kecerunan tangent pula juga merupakan dy dx pada titik tersebut. Pada x tinggal x tersebut lah. Okay. Normal macam mana? Normal pula adalah dia berserenjang dengan tangent tersebut 90 darjah. Okay. Bila 90 darjah, kita akan guna satu formula, kita panggil dia kecerunan garis berserenjang M1, M2. Yang mana formula dia, kalau dua garis berserenjang, M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau saya gantikan dengan, kita panggil dia tangent dengan normal, maksudnya M tangent darab dengan M normal sama dengan negatif 1. Manakala keturunan normal, oleh sebab itu, sama dengan negatif 1 per kecerunan tangent. Okay. Dan kaedah nak buat persamaan ni dia ada dua kaedah. Satu menggunakan kaedah biasa y sama dengan mx plus c. Satu lagi kita pakai kaedah yang kedua. Dia ada dua kaedah. Kaedah yang kedua kita boleh pakai kaedah yang kita panggil dia y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Yang ni pun boleh pakai juga. Dua kaedah. Nanti kita tengok keadaan macam mana. Cuma kamu kena faham, bila dia kata tangent, maksudnya satu garisan yang menyentuh dia punya lengkung ni pada titik tertentu. Normal adalah 90 darjah dengan tangent. Dan kalau dia nak persamaan tangent, dia adalah persamaan garis lurus. Yang mana kecerunan dia adalah kecerunan tangent. Okey? Tengok soalan. Kamu tengok soalan nombor 1 situ, 2.8 ini kita buat 2.8 2.8. Nombor 1 itu cari persamaan tangent dan normal pada lengkung pada titik yang diberi. Nampak? Jadi A dia bagi lengkung dia fx sama dengan 5x kuasa 2 tolak 7x tolak 1 pada titik 1 negatif 3. Okay? Jadi kita akan buat dulu. Saya akan buat persamaan tangent dulu. Persamaan tangent. Jadi formula kita y sama dengan mx tambah c, yang mana m saya adalah m tangent. Okay. Kemudian saya akan buat m tangent dulu. M tangent adalah dy dx. Jadi saya pergi buat dy dx. Dy dx ni biasanya dia akan bagi yang mudah je. Contoh macam ni. Dy dx kita terus darab je dapat 10x tolak dengan 7. Saya rasa kamu dah cakap dah ni buat perbezaan biasa-biasa ni kan. Tapi kamu kena ingat dia mesti ada titik tertentu titik ni. Jadi apa kita tengok kat sini? Tengok x dia berapa. X dia 1, kita ganti kat sini. Nampak? Ganti kat sini kita dapatlah m tangent yang sebenar adalah 10 kali dengan 1 tolak 7 dapat 3. Jadi kecerunan dia 3. Bila dapat kecerunan, masuk dalam ni. Dapatlah y
sama dengan 3X tambah C. Nak cari C, baru kita guna Y. Itu. Kita akan gantikan Y pula. Y kita berapa? Y negatif 3. X1 baru dapat C. Jadi C kita akan dapat negatif 3. 3 bawa sebelah, tolak 3. Kita akan dapat C sama dengan negatif 6. Jadi jawapan untuk persamaan tangent adalah Y sama dengan 3X tolak 6. Ini adalah persamaan tangent. Okey, cuba tengok. Ada soalan? Cikgu boleh ulang balik tak cikgu? Ha? Boleh tolong ulang balik tak cikgu? Kat mana? Panjang ni Rajin. Dekat Kena A stop. tu. Dekat A mana? Ni. Yang persamaan tangent tu, persamaan tangent tu sampai habis. Tangent sampai habis. Ini persamaan garis lurus. Sabar nanti saya buat persamaan normal lah. Kamu tengok persamaan normal. Panjang, patut stop aku ni. Tak stop aku panjang je nak ulang. Cikgu kan, saya ada tengah salin cikgu daripada tadi lagi. Oh, tengah salin. Sabar. Sama aja. Dia dengan persamaan normal sama aja. Lebih kurang. Tengok saya. Tengok. Lagi tak faham, saya ulang. Okey? Sama aja kaedah dia. Ini persamaan tangent. Ini persamaan normal pula. Persamaan normal. Masuk. Persamaan normal pula, kita akan ambil Y sama dengan MN X tambah C. Okey? Yang mana kamu nak buat persamaan garis lurus, kena ada kecerunan dulu. Tapi apa formula kita? Nak dapatkan kecerunan normal ni, kita akan guna formula tadi, iaitu MN sama dengan negatif 1 per M tangent. Anda kena ingat formula ni. Kan? Jadi kat sini kita akan dapat MN sama dengan negatif 1 per M tangent kita ni. Kita kira. M tangent adalah dy dx. Masukkan 3. Negatif 1 per 3. Okey, jadi kita masuk kat sini. Y sama dengan negatif 1 per 3x tambah C. Jadi nak dapat C ni, kena masuk koordinat dia lagi sekali. Mana koordinat dia? Ni, koordinat satu ni je koordinat dia bagi. Masukkan. Y kita negatif 3. X kita adalah 1. Dapatkan C dia kat situ. Ya, kita akan dapat kat sini. Negatif 3 tambah 1 per 3 sama dengan C. Jadi C kita akan dapat kat sini negatif 3 negatif 8 per 3. Didapatlah persamaan tangent kita. Persamaan normal kita adalah Y sama dengan negatif 1 per 3X tolak 8 per 3. Cuba Amal Rajin, salin dulu tengok. Nanti kita tengok balik. Okey. Ni 2.8. Itu 2.8. Dalam ni. Aisyah tak tahu. Saya tengok. Lagi pula tak print. .8. Oh, 43 dah ni. Sabar. Marjin, boleh ke? Sekali lagi kan? Sekali lagi. Sekali lagi. Tengok yang B. Dia benda yang sama aja. Padam ni ya. Yang kalau buka kena ingat ya, persamaan tangent adalah persamaan garis lurus. Nak buat persamaan garis lurus kena ada kecerunan. Nak cari kecerunan tangent kena pakai dy dx. Dia pusing-pusing di situ lah.
Kita tengok B. Tengok B. Apa soalan dia? B. Fx sama dengan X kuasa 3 tolak 5X campur 6 dekat 2, 4. Okay. Dah Rajin? Boleh? Boleh juga boleh. Okay. Nak buat apa? Mula kita buat persamaan tangent dulu persamaan tangent. Okey, formula persamaan tangent adalah y sama dengan m tangent x tambah c. Nampak dia macam persamaan gaya lurus biasa, mx tambah c. Okey, tapi nak buat persamaan kena ada m dulu. M tangent ni lah kita akan gunakan formula m tangent adalah sama dengan dy dx. Jadi kita kena pergi cari dy dx dulu. Jadi kita pergi cari dy dx. Dy dx kita akan dapat apa kat sini? M tangent sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5. Okey, tapi M tangent kena ada nilai x. Kalau tak ada nilai x salah, dia kena nilai x. Nilai x dia bagi tak? Ada di nilai x. Ini nilai x dia sama dengan 2, masuk sini. Kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak 5. Kita akan dapat 7. Nampak? Jadi M kecurunan tangent kita 7. Dah ada kecurunan masuk sini. Y sama dengan 7x tambah C. Persamaan kita tak lengkap sebab dia belum ada C. Dan nak dapat nilai C ni macam mana nak buat? Kita kena gunakan koordinat penuh. Ganti kan? Jadi Y kita adalah 4. X kita masuk balik 2 tambah C. Dapatlah C sama dengan 4 tolak 14. Dapat negatif 10. Dapatlah kita punya persamaan tangent adalah Y sama dengan 7x tolak 10. Dia banyak guna yang kita belajar form 4 iaitu apa? Koordinat, bahagian koordinat persamaan garis lurus. Habis dah je ni. Ha? Habis dah kan jawapan terakhir. Yang jawapan persamaan tangent. Satu lagi dia nak persamaan normal. Oh, normal. Normal macam mana pula? Kita pergi buat normal pula. Oh, bila tu? Persamaan normal. Apa formula persamaan normal? Y sama dengan mx tambah c. Manakala m kita adalah m normal. Apa formula m normal? M normal adalah sama dengan negatif 1 per dengan m tangent. Ini formula dia. Jadi kita masukkan m tangent kita berapa? 7. Masuk sana. Jadi kita akan dapat m normal kita negatif 1 per 7. Jadi kita boleh masukkan sini. Untuk lengkapkan persamaan kita, jadi persamaan kita akan dapat y sama dengan negatif 1 per 7 x tambah c. Nak dapat c, lagi sekali. Nak dapat c kena buat apa? Masuk koordinat ni dua-dua sekali. Masuk y. Y dia 4 negatif 1 per 7 x kita 2 tambah c. Dapat kalkulator kan? Kalkulator 4 campur dengan 2 per 7 sama dengan c. Kita akan dapat 30 per 7. Dapat c, tulis persamaan. Persamaan kita jadi apa? Y sama dengan negatif 1 per 7x tambah 30 per 7. Yang ini kita panggil persamaan normal. Ini baru habis Pak Rajin. Baru habis B. Oh, okey. Nampak? Faham. Okey. Cuba try C. C susah sikit tu. Tengok. Tapi dah biasa buat tu perbezaan tu. Nak try buat dulu aja. Boleh? Try buat lah. Sambil saya salin ni. Buat. Okey. Alisa dah salin dah? Okey. Dia soalan dia pendek je. Soalan ni dia memang pendek je soalan dia. Dia bagi persamaan.
Dia bagi koordinat. Pergi cari. Dua benda dia suruh cari. Sebab normal kena cari, tangent pun kena cari. Okey, maklumat yang dia bagi kat sini untuk C Y pula. Dia pakai fx sama jugalah. Dia fx sama dengan punca kuasa 2 2x tambah 1 pada titik 4 3. Kamu kena buat apa? Persamaan tangent dan persamaan normal. Cuba. Okey. Formula kita y sama dengan m tangent x tambah c. Formula lagi tu m tangent sama dengan dy dx. Yang ni je pakai. Habiskan. Dan ini y sama dengan m normal x tambah c. Formula kita m normal sama dengan negatif 1 per m tangent. Okey, cuba habiskan. Buat dy dx dulu. Macam mana nak buat dy dx tu? Kalau set, apa langkah pertama buat? Tukar tu. Jadi kurungan. Jadi bentuk indeks tu. Mak Amin. Hai, Mak Amin, mai sini. Dapat Lisa? dy dx sangkut. Dapat, siapa dapat? Syafika dapat, Syafika? Baru start buat je. Saya dapat negatif x tambah 23/9 untuk persamaan normal. Untuk persamaan tangent saya dapat y sama dengan 9x tolak 33. Okey. Yang ni sebenarnya dia boleh tekan kalkulator. Kan? Ini boleh tekan kalkulator. Saya tunjukkan kamu untuk ni.
Untuk kita nak cari M tangent ni, kita kena buat dy dx. Tapi bila kamu tengok macam ni, dy dx ni susah nak buat. Nampak? Jadi kamu tekan kalkulator. Cuba try tekan kalkulator ni. Kalau kalkulator biasa, kamu tekan je d dx tu. D dx, jadi dia keluar macam ni. Kan, shift d dx. Okey, dia keluar tu. Kan? Jadi yang ini kamu kena tekan, kamu kena buat kurungan lagi sekali. Lepas tu kamu kena type ni. 2 x ni kamu kena tekan alpha x. Alpha. Tekan alpha x. Alpha, okey dah. Lepas tu campur 1, tutup. Lepas tu kuasa kurungan 1/2 ataupun 0.5. Try, tekan. Tu try ulang cikgu. Ha tu, salin ni. Ni. Dy dx. Jelas cikgu. Dah jadi kat nak. Yang ni tekan macam cewa kena ke ni, kena tekan shift ni, kena tekan shift. Shift. Ada tak d dx? Dia duduk bawah alpha. Oh ya. Ni nampak. Okey. Koma 4. Koma 4. Koma 4 dah ada belum? Koma 4. 1/3. Jadi kamu akan dapat 1/3. Cuba try. Boleh? Kan kita tengok. Cikgu untuk apa kena koma 4 cikgu? Koma 4 tu x, nilai x nak masuk. Kalau kamu tak buat nilai x ni, nanti dia kata syntax error. Tak cukup ni. Saya tulis dia cikgu dia tulis syntax error. Kena koma 4. Tengok betul-betul. Bagi cukup dia punya kurungan-kurungan ni bagi cukup. Jangan tak cukup ni. Power by 0.5 ni. Oh 0.3. 0.33333. 1/3 lah. Okay, ini cara guna kalkulator. Maksudnya kalau kamu dalam exam, kamu terlupa macam mana nak buat ni, kan? Pakailah kalkulator, tak apalah kan. Kalau dia nak tolak satu markah ke, suka hatilah, janji kita dapat markah tak. Kan, kita pakai kalkulator. Kalau manual macam mana? Manual kita buat macam biasalah. Yang ini kena buat perbezaan dia. Y sama dengan 2x campur 1 kuasa 1/2 dy dx. Lupa dah 2 dx ni. Salin bracket, bawa depan, kan? Tolak 1. Kemudian yang ini beza dalam bawa ke belakang. Beza dalam ni adalah 2. Jadi kita akan dapat ni dengan ni kita potong. Dia akan jadi 1 per punca kuasa 2x campur 1. Okey, gantikan x sama dengan 4. Dapatlah 1 per punca kuasa 9. Dapat 1/3. Dia sama je sebenarnya. Sebab tu saya beritahu, kalau kamu rasa macam susah ni, pakai kalkulator je. Nampak? Sebab soalan dia adalah suruh cari persamaan tangent. Okey? Sudah keras. Bateri habis ke? Sorry, handset saya dia restart. Semua boleh pakai kalkulator. Maksudnya kamu nak cari dy dx dengan ada nilai. Maksudnya nak cari kecerunan tangent, kita boleh guna kalkulator. Tak Dia putus saya punya satu.
Dia nampak balik Okey, jap. Saya lightkan balik. Dia bateri dia tak apa ni, dia apa? Dia reset. Okey. Ni kamu tengok bahagian ni sebenarnya bahagian banyak ni, semua ni kita pakai divider ni. Kamu dibenarkan menggunakan kalkulator untuk soalan persamaan tangent. Nampak? Tapi kalau macam kamu dapat buat pembezaan, buatlah, setuju. Sebab saya rasa kadang-kadang dekat pembezaan ni ada markah dia. Tengok markah lah. Kalau markah dia 6 markah banyak, buatlah. Kalau markah dia takat 2 je, 3 ke tak payah buat benda ni. Pakai kalkulator je terus. Okey. Dia dah dapat ni 1/3, kita masuk sini. Jadi Y sama dengan 1/3 X tambah C. Nak cari C, masuk balik koordinat tu. Jadi Y kita 3, 1/3 X kita 4 tambah C. Jadi C sama dengan 3 tolak 4/3. Kita akan dapat 5/3. Ini jawapan kita. Y sama dengan 1/3 X tambah 5/3. Dapat margin tadi sama? Saya lupa nak tolak satu kat kuasa tu. Cikgu. Kat mana? Oh, yang atas ni, sini. Yang DYDX tu. Yang tu saya Dia lupa. kena tolak satu Okey. Boleh. Okey, kita tengok sini Tengok yang ni pula. Sama-sama bila dapat tangent yang normal senang jadi. Kan? Apa formula kita? M normal sama dengan negatif 1/M tangent. Negatif 1/1/3. Ni pun hati-hati tekan kalkulator ni. Jadi benda lain nanti. Yang ini biasanya tekan kalkulator, saya cadangkan kamu tekan negatif 1 bahagi 1/3. Dia macam tu. Yang per panjang ni kita bahagi. Yang bawah tu kalau ada pecahan baru kita pakai per. Jadi kamu akan dapat jawapan dia dapat negatif 3 ya. Yang Y sama dengan 1/3 X tambah 5/3 tu. Kalau saya tulis X tambah 5/3 boleh ke? X tambah 5/3 tak boleh. Persamaan garis lurus tak boleh. Boleh tak boleh serentak sekali lama. Sebab persamaan garis lurus kita ada persamaan garis lurus. Dalam ADMAT dia ada 4 jenis. Ya, saya bagi sekejap. Saya habiskan ni kita habis ni. Saya cerita persamaan garis lurus. Kita dapat Y sama dengan negatif 3X tambah C. Masukkan koordinat ni, kita akan dapat 3 negatif 3 kali 4 tambah C. 12 campur 3 campur 12, C dapat 15. Jadi kita punya persamaan normal adalah Y sama dengan negatif 3X campur 15. Okey. Sekejap. Bagus juga margin yang tanya ni. Boleh buat revision yang form 4. Kan? Dalam form 4, kamu ada belajar. Dalam ni Okey. Persamaan garis lurus, kamu hanya ada beberapa jenis yang diterima lah, yang apa kita panggil dia memang diiktiraf sebagai persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus di sini. Garis lurus. Nombor 1 kita panggil dia bentuk am. Bentuk am macam mana? Bentuk am dia AX campur BY campur C sama dengan kosong. Ini bentuk am. Yang kedua kita panggil dia bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan yang kita buat ni. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Satu lagi, nombor 3, dia panggil bentuk pintasan. Bentuk pintasan. Bentuk pintasan macam mana? Pintasan yang kita ambil dia X per A campur Y per B sama dengan 1.
Ini 3 jenis persamaan gaya lurus yang diiktiraf oleh bangsa besar bersatu. Kan? Buat macam lain dia tak kira. Okey? Ingat lagi tak, Marajin? Ingat? Ingat. Okey. Jadi kat sini contoh sampel ni. Katakan jawapan lah macam ni. Nampak ni jawapan ni kan? Okey. Katakan kita guna yang ini, kita guna bentuk kecurunan kita dapat ni. Okey. Bila kita pakai satu lagi kaedah yang kita pakai y tolak y1 sama dengan m x tolak dengan x1. Yang ini biasanya bila kita pakai yang ini kita akan dapat bentuk am. Kan? Kegunaan utama ni adalah apabila kecurunan dia pecahan. Contoh. Tapi tak dia pilihan kamu boleh pakai ataupun tak pakai suka hati kamu. Contoh kalau saya pakai yang ini, saya dah cari kecurunan. Saya akan dapat apa? Y tolak Y saya berapa? 3. Sama dengan kecurunan 1/3 X tolak X saya 4. Okay? Jadi macam mana nak buat? 3 ni bila dia pecahan, dia akan pergi ke sebelah sini. Dia akan jadi 3Y tolak 9. Ni masuk. Sama dengan X tolak 4. Jawapan kita akan jadi penuh dia 3Y tolak X tolak 5 sama dengan 0. Dia akan macam tu. Dua-dua ni benda yang sama. Dia adalah benda yang sama. Okay? Kamu tak boleh tulis macam ni. Tak boleh tulis 3Y sama dengan X tambah 5. Tak boleh. Nampak? Ni tak ikut sistem. Dia tak jadi macam ni. Tak boleh tulis Y sama dengan X tambah 5/3. Ni pun tak boleh juga. Ini bukan persamaan gaya lurus. Okey. Boleh faham? Boleh. Ya, ni kena ingat balik Apa tu yang paling senang saya akan pilih bentuk apa? Bentuk kecurunan. Kenapa saya pilih bentuk kecurunan? Sebab bentuk kecurunan juga kita belajar dalam matematik. Persamaan gaya lurus matematik pakai yang ni juga. Belajar form 3. Ini lagi dah lupa ni masa form 3 belajar dulu. Okey. Kita tengok D pula. D. Yang ini biasanya saya target soalan untuk persamaan tangent dan normal ni. Memang saya target tahun ni punya SPM. Kamu punya SPM. Bukan tahun ni, tahun depan. Tapi kamu punya SPM lah. Ni mesti ada dalam soalan kertas satu. Masuk. Okay, sebab apa? Saya begitu saya target masuk. Sebab benda ni kamu akan belajar semula dekat universiti. Benda yang sama. Sebab ini benda ni dia akan fokus lah. Dia tekan, ada penekanan. Tapi persamaan ni macam mana? Tak tahu. Dia boleh bagi bentuk macam ni. X tolak 1. Okey, yang ini saya nak kamu cuba buat. Kamu terus pakai kalkulator je. Pakai kalkulator je buat terus. Iaitu persamaan tangent. Formula kita Y sama dengan M tangent X tambah C. Terus. M tangent ni pakai kalkulator je. Terus buat. M tangent adalah dy dx. Tulis je dy dx. Lepas tu kau tekan je kalkulator. Kau tekan. Okey. Jadi kau dapat, terus buat ni. Dah dapat tu, terus pula pergi buat persamaan normal. Cikgu kalau yang tu buat manual, nak cari divide x, dia kena buat yang kena dalam silang tu kan? Formula bahagi. Kena pakai formula bahagi. Okay. Kalau pakai kalkulator, kamu kena buat ni. B dx kurungan, nampak? Ni bila benda ni ada bracket macam ni, kita kena buat kurungan lagi sekali ni. X tambah 1 tutup bahagi. Buka X tolak 1. Koma 3. Tekan. Itu kalau kalkulator hitam tu lah. Kalau kalkulator boleh buat fraction lah. Syntax error. Dapat tengok.
Oh, kosong. Betul kosong. Kosong ah? Ha. Kosong. Dapat kosong. Kalau dapat kosong, MTJ dia kalau pakai kalkulator kosong. Kalau kita buat manual berapa? Kosong kalkulator. Kadang-kadang kalkulator ni jam juga. Saya try. Guna kalkulator kita dapat dy dx dia sama dengan kosong. Kalau pakai manual kita pakai apa ni, y sama dengan x tambah 1 per dengan x tolak 1, u sama dengan x tambah 1, v sama dengan x tolak 1, du sama dengan 1, dv sama dengan 1. Jadi dy dx sama dengan v du x tolak 1 tolak dengan u dv per dengan v kuasa 2. Di sini kita akan dapat kosong betul. Memang kosong. Kan? Ini memang kosong. Jadi bila kosong, terus persamaan tangent kita akan jadi apa? Y sama dengan C. Y sama dengan C. Sebab apa? Keturunan kita kosong. Jadi persamaan kita jadi apa? Terus Y sama dengan 2. Ini je lah. Jangan dapat kosong kamu kata salah. Try kita check. Dah 2 kali kita check dua-dua kosong. Pakai kalkulator kosong, buat manual pun kosong. Dapat ni lah. Nampak? Jadi apa jadi persamaan normal pula? Persamaan normal. Bila keturunan dia kosong, kan? Keturunan dia kosong, normal macam mana? Ni je normal. Kosong jugalah cikgu sebab 1 bagi kosong kan dia akan jadi. Keturunan untuk normal. Kamu normal tak jadi kosong. Kamu kena ingat, kalau y sama dengan 2, macam ni garisan dia. Ni 2. Kan? Garisan dia macam ni tau. Betul? Ini garisan y sama dengan 2. Betul Mak Rajin? Betul cikgu. Okey. Tapi tu dia punya normal macam mana? Mesti 90 darjah dengan garisan ni, betul tak? Kan? 90 darjah kat mana? Dekat 3. Jadi apa persamaan normal kita? X sama dengan 3. Jangan buat kosong pula. Kita tengok, kena faham. Yang ni sebab tu bagus soalan ni dia bagi. Kalau masuk exam memang ramai yang takut kat sini lah sebab dia tengok alamak keturunan tak ada. Macam mana nak buat dia punya normal? Kan? Kita kena faham. Kalau seorang Y, seorang lagi X. Ya, Mak Rajin. Cikgu, yang tu Y sama dengan C, Y sama dengan 2 atau C sama dengan 2 cikgu? Dia Y sama dengan C. C sama dengan 2. Jawapan kita Y sama dengan 2. Oh, bukan C sama dengan 2. C dia kalau buat jalan kerja tu tambah jalan kerja je lah. Oh, okey saya faham. C sama dengan 2. Lepas tu jawapan kena buat balik. Y sama dengan 2. Dia pusing balik je lah maknanya. Pusing balik. Sebab dalam persamaan gaya lurus, formula kita ni, betul tak? Ni kosong tambah C. Ni lah. Kena cari C. Siapa C? Y. Masuk je. Kan? Kenapa? Cikgu. Ya. Jawapan untuk persamaan garis normal pun Y sama 2 juga kan? Y sama 2. Y sama 3. X sama dengan 3. X sama dengan 3. Jangan buat Y. Muhammad Amin sini. Ambil. Tak puasa. Nah. Mari sini. Ambil. Madu putih. Nah. Boleh faham tak? Macam mana? Okey. Syabika okey, Syabika? Okey, cikgu. Okey. Yang ni yang orang kata apa rare lah. Okey. Dah sampai sini belum ni?
Sekejap. Belum ya. Abang Rajin dah Cikgu. sampai Ha. Sampai? Belum sampai sini lagi cikgu. Okey. Nak tanya apa? Cikgu boleh tolong sambung lah cikgu. X tolak 1 tolak X tambah 1. Macam mana dia jadi kosong lah sekali? Ni bila atas kosong letak yang ganti nombor. Atas kosong ni X tolak X negatif 1 tolak 1. Oh iyalah Mak Aziz. Bukan kosong lah. Saya silap lah. Saya dapat kosong. Kalkulator salah ke? Sekejap kita try tengok. Siapa yang tanya? Ini akan dapat apa? X negatif 1 negatif 2 betul? Betul. X tolak 1 kuasa 2. Kalau kita masukkan 3, kita akan dapat negatif 1/2. Oh, ni kalkulator salah ni. Oh, jadi kalau negatif 1/2, maksudnya jawapan dia bukan ni. Punya kalkulator siap? Kita tengok. Kalau kita pakai kalkulator, kita akan dapat. Oh, bahaya juga kalkulator macam ni. Tambah 1. Ya. Tolak 1. Saya dapat ni. Ini dah tekan kalkulator. Ya ke? Betul ke? Cuba tekan kalkulator sekali lagi. Saya dapat kalkulator negatif 1/2. Oh, dia tak dapat kosong ni, sorry. Dia maksudnya ni bukan kosong. Kalau tiba-tiba, bagus juga kan kalau tiba-tiba jadi kosong, itu dah jawapan dia, tapi dia bukan kosong. Y sama dengan negatif 1/2 ni. Cikgu, saya still dapat kosong kat kalkulator ni. Bagi dia tengok. Kalau bagi jawapan lain Oh, okey. Saya tahu kenapa cikgu. Sebab simbol dia tu. Okey, dapat dah. Negatif 1/2. Simbol tambah tolak tu saya tulis dua-dua tolak. Cikgu, macam mana nak menjadi 1/2 cikgu? Yang negatif 2 per X tolak 1 kuasa 2. Negatif 2/4. 4? Bawah dia 3 tolak 1. 2 kuasa 2, 4. Oh, cikgu masukkan ni kan? Masukkan X ni. Ya Allah. Okey. Kalau kosong tadi yang tak masuk. Tu yang saya pening. Okey cikgu. Okey. Saya pun silap, saya pun tak check. Saya percayakan kalkulator je. Kan? Okey. Ini kita betulkan balik lah. Masuk balik 2. Negatif 1/2 X kita. 3 tambah C. Okay, kita akan dapat kat sini 2 campur dengan 3/2 C. Kita akan dapat 7/2. Jawapan kita adalah Y sama dengan negatif 1/2 X campur 7/2. dapat ilmu juga benda ni. Kalau jumpa kosong macam inilah cerita dia kan. Jadi dia bukan jawapan ni. Jawapan dia macam mana? Jadi M normal kita adalah sama dengan negatif 1 per dengan negatif 1/2. Cuba tekan ni. Budak tu datang tengok kau, Aisyah. Tengok kau lagi. Sini kita akan dapat negatif mati tinggal 2. Jadi jawapan kita Y sama dengan 2X tambah C. Masuk balik koordinat lagi sekali. 2 kali 3 tambah C. 2 tolak 6. Negatif 4. Jadi Y sama dengan 2X tolak 4. Boleh ya? Abaikan anak saya 2 orang tu. 2 orang macam tu.
Dapat? Ahmad Rajin tekan kereta dapat ni? Boleh seronok. Okey, Cikgu, boleh? Ya, ha. yang positif 1 per positif 1 per 2 tu. Oh, okey. Dia formula dia tadi, formula dia apa? Negatif 1 per MT. So, dua-dua tu negatif jadi positif kan, cikgu? Betul. Okey. MN sama negatif 1 per negatif 1 per 2. Saya buat matikan ni. Dapat 2. Boleh? Okey, kita masuk bahagian seterusnya. Persamaan tangen juga dan normal kepada lengkung. Dia bagi persamaan dia lagi ganas. Okey, kali ni dia ada masalah. Apa masalah dia? Dia tambah problem sikit. Nombor 2. Dia bagi soalan sama. A, Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak dengan 4X campur 3 X sama dengan 1. Okey. Problem yang pertama, kamu kena ingat bila kita buat persamaan ni, kita nak buat persamaan tangen ataupun persamaan normal, kita kena ada Y. Nampak? Kali ni dia bagi X saja. Dia tak bagi Y. Jadi langkah pertama, kita lengkapkan dia dulu. Kita dapatkan dia Y dulu. Jadi Y kita adalah 2 kali 1 tolak 4 kali 1 campur 3. Saya akan dapat 2 tolak dengan 4 campur 3. Dapat 1. Okey. Jadi koordinat kita yang penuh adalah 1, 1. Kita dapat koordinat. Baru kita boleh buat M tangen. M tangen kita adalah dy dx. Masukkan. Jadi 3 6x kuasa 2 tolak 4x. Masukkan x kita. 6 kali 1 tolak 4 kali 1 dapat 2. Okey. Dapat ni, kamu boleh pergi sebelah terus buat ni. Terus boleh buat M normal. Cikgu, kalau 6x kuasa 2, Ha. bukan dia tolak 4 je, cikgu? Tolak? Tolak 4. Empat. Tolak 4. Oh, okey. Oh, makin pandai Ahmad Rajin ni. Bagus Ahmad ni. Cikgu, saya pun dengan nyanyok ni, cikgu. Dia petang-petang macam ni dengan budak. Pergi duduk kat luar. Dia kacau ayah. Salah habis ni. Okey. Tapi jawapan tak lari. Okey, ni dapat M tangen 2. Jadi M normal kita automatik adalah negatif 1 per 2. Kita buat terus persamaan. Y sama dengan 2X campur C. Masukkan dia punya koordinat kita 1, 1. Campur C. Saya akan dapat 1 tolak 2. Jadi C sama dengan negatif 1. Jawapan akhir kita untuk persamaan tangen adalah Y sama dengan 2X tolak 1. Okey? Boleh? Jadi normal kita sama cerita dia. Y sama dengan negatif 1 per 2. X tambah C. Masukkan 1, 1. Per 2. 1 tambah C. 1 tambah 1 per 2. Dapat 3 per 2. Jadi jawapan kita untuk normal. Y sama dengan negatif 1 per 2X campur 3 per 2. Okey. Cuba tengok. Boleh? Bisa?
Boleh semua? Rajin, Zabika, Zakwan? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Kita tengok B. Cikgu, B hari ni cikgu buat dia. sampai mana cikgu? Ha? Hari ni cikgu buat sampai mana? Ini tangent to normal. Sebab soalan dia sama. Dia nak persamaan tangent dan normal. Tak cikgu, saya tanya cikgu buat sampai soalan mana ni cikgu? Nombor 2, nombor 2. Oh sampai nombor 2 je lah hari ni. Hari ni. Hari ni Ha. 2.8 ya. Kita habis 2.8. Oh okey, lebih. Okey. Okey. Cuba tengok soalan B. B dia masalah dia kat mana? Persamaan dia Y sama dengan punca kuasa 2X tolak 1 per punca kuasa 2X. X sama dengan 4. Nampak? Okey. Jadi macam biasa ke mana? Kalau dia bagi X saja, soalan nak persamaan tangent dengan normal, kita kena cari Y dulu. Y dapat punca kuasa 2, 4 tolak 1 per punca kuasa 2, 4. Jadi kita akan dapat 2 tolak 1 per 2 dapat 3 per 2. Ini Y bukan keturunan, bukan M ini baru Y. Muhammad Amin, pergi buang sampah. Okey. Jadi koordinat kita sekarang dah penuh 4, 3 per 2. Sekarang kita nak buat apa? Persamaan tangent, kita kena carilah keturunan tangent dy dx. Yang ni dy dx yang ni, jam ni. Tengok. Okey, kita buat ni dulu. Yang ini biasanya kita akan buat y sama dengan x kuasa 1 per 2 tolak dengan x kuasa yang ini negatif 1 per 2. Kita jadi bentuk indeks dulu. Sebab baru kita buat dy dx. Dy dx sama dengan darab depan 1 per 2 x kuasa negatif 1 per 2. Tolak dengan yang ini, bawa ke depan dia akan jadi tambah 1 per 2 x negatif 1 per 2 tolak 1 negatif 3 per 2. Okey, kita nak nilai. Bila kita nak nilai, kita ganti masuk. Tak apa. Nak tulis pun tak apa. Saya tulis dulu 1 per 2 punca kuasa 2x campur dengan 1 per 2 yang ini punca kuasa 2 x kuasa 3. Tengok. Setakat ni boleh faham dulu. Tengok macam mana. Cikgu dia kena tulis dulu baru ganti atau boleh ganti terus cikgu? Boleh ganti tu. Boleh, tak masalah. Oh, asal pening pula. Cikgu. Ganti tu pun boleh. Tapi kena cekap pakai kalkulator lah. Kan? Jadi kita akan dapat ganti 1 per 2 punca kuasa 2, 4. X kena 4 kan? Campur dengan 1 per 2 punca kuasa 4 kuasa 3. Jadi kita akan dapat sini 1 per 4. Satu per 4. Hampa pakai kalkulator lah, jangan buat jago ni. Kan? 1 per 4 yang ini 8. 8, 16. 1 per 16. Jadi jawapan kita akan dapat 5 per 16. Okey. Ini manual tau. Cuba tekan kalkulator. Dy dx ni. Tekan kalkulator dy dx. Pakai terus d dx tu. D dx. Terus tekan
punca kuasa 2F. Punca kuasa 2 kau boleh tekan. Punca kuasa 2 boleh tekan kan? Punca kuasa 2 tu boleh tekan kan? Boleh kan? Tekan punca kuasa 2. Alpha X tu. Tolak dengan 1 per punca kuasa 2X. Koma. Kurungan lagi sekali tak payah. Dia kurungan lagi sekali bila kita perlu buat kurungan dekat situ. Contoh macam tadi, dia bagi soalan tu ada kurungan. Nampak? Kemudian satu lagi melibatkan pecahan. Pecahan atas bawah. Atas bawah ada ramai kena kurungan. Sama tak dapat jawapan? Dia tak payah tutup. Kalau kamu tutup, dia tutup terus. Question tu dia akan tutup. Tengok, kosong lagi. 1 per ni. Tak ada per. Dapat Marajin? Tekan kereta. Dapat cikgu. Sebab kamu akan dapat dia bagi perpuluhan lah. 0.3 berapa? 3125. 3125. Kamu tukar jadi fraction, dia akan dapat 5/16. Jadi kita dah dapat M kita. M ni yang melibatkan perbezaan ni. Lepas tu dia complicated dekat M tu. Kan? Jadi kita baru kita buat persamaan. Persamaan kita dia senang ya. Dia akan jadi Y sama dengan 5/16X tambah C. Okey, masukkan koordinat kita. Y kita adalah 3/2. 5/16. X kita 4 campur C. Ini boleh potong. Jadi kita akan dapat C sama dengan 3/2 tolak 5/4. Kita akan dapat 1/4. Jadi jawapan kita Y sama dengan 5/16X campur 1/4. Ini untuk persamaan tangent. Cuba kamu buat normal tengok, normal. Makan Cikgu, tak? dia awak. Dia punya C saya dapat link cikgu. C lain tau. Saya tu cek. Tu saya salah kira. Tak, ini cikgu buat persamaan. Mana cikgu? Persamaan. Hang ganti berapa? Y berapa? Betul? Ganti sama. Buka kat adik. Pergi kat sana. Video tak ada dah ke? Tak tengok video. Apa? Ada apa? Marajin? C. Cikgu buat betul cikgu. Saya buat betul. Saya ni. Cikgu buat betul cikgu. Okey. Normal. Y sama dengan M normal X tambah C. M normal adalah negatif 1 per dengan 5/16. Balik je lah inverse. Negatif 16/5. Balik je.
Dia kalau negatif 1 ni inverse balik. Jadi kita dapat Y sama dengan negatif 16 per 5X tambah C. Masukkan koordinat kita. Y kita 3/2. Negatif 16 per 5X 4 tambah C. Jadi C dapat 3/2 campur dengan ni apa? 64. 64/5. Oh, ini kemudian kalkulator ni. Apa? 147, 137. Negatif 64. Okay. Ni pindah sini. Jadi perbezaan lah kena cakap, kalau tidak dia susah lah. Tapi biasanya melibatkan pecahan pun kamu kena hati-hati. Kan? Tambah-tambah ganti pasal main punca kuasa ni kena ganti. Berapa dapat? Kan? 3/2 campur 64/5. Dapat 3. Per 10. Cikgu, Ha. tadi cikgu saya kira Ha? untuk persamaan tangent tu, Ha? keturunan dia tu saya dapat salah cikgu. Nilai dah salah. So saya buat persamaan normal. Sekarang dia punya tu betul cikgu. Yang mana? Dia punya ni betul pula. Kan masa tadi saya buat garis normal kan. Untuk tu saya dah buat salah sikit. Yang mana? Yang ni? Yang ni? Ha. Yang ni yang salah kat mana? C. Salah ah. Dia something kat dalam tu. Ah, saya dah lupa nak letak satu benda cikgu. Ni equation tu. 5/16 betul tak? 5/16. Ha, betul. Kalau yang ni betul, dia hanya bawa yang ni saja ke sebelah. Kalau macam tu markah dapat tak cikgu? Dapat? Hang punya Dapat normal juga, betul. Hang punya normal dapat full Ha? mark lah normal hang. Berapa cikgu? Berapa cikgu full mark tu? Saya pun tak tahu. Contoh kalau saya bagi 6 markah kan. Kalau saya bagi 6 markah maksudnya kat sini saya ambil 4 markah untuk tangent, 2 markah untuk normal. Betul lah kan? Kata tangent yang salah. Okey, tangent yang salah kat mana? Hang buat keturunan betul. Keturunan betul tak? Hang salah dekat cari C. Kan? Mungkin kita boleh tolak 1 markah ataupun bagi 2 markah. Oh. Itu ada 4. Ni contoh. Maksudnya dia sebarang benda yang kamu buat betul, kamu tak akan dapat kosong. Nah. Orang pergi makan je jom, orang puasa. Boleh? Okey, kita tengok satu lagi. Dia untuk nombor 2 ni, dia punya equation ni dah dahsyat. Saya laju sikit boleh? Sebab yang apa C tu, dia dah sama sikitlah macam apa? Nombor 1 tadi lebih kurang kita dah jumpa dah dia punya set tu macam tu. Soalan tu dah kita jumpa dah tadi. Saya boleh laju sikitlah. Laju pun besar. Padang tetap slow. Okey, kita tengok soalan nombor 2C. Dia bagi Y sama dengan punca cos 2 X tambah 1. Okey, yang ni X tambah 3. X sama dengan
3, saya cari Y dulu. Jadi Y saya akan dapat punca kuasa 2, 3 tambah 1 dapat punca kuasa 2, 4 sama dengan 2. Jadi koordinat kita adalah 3, 2. Okey. Kemudian kita buat persamaan tangent. Persamaan tangent kita formula Y sama dengan M Tx tambah C. Yang mana MT adalah dy dx. Kan? Jadi kita pun kena pergi buat dy dx. Bila kita buat dy dx kat sini, kita buat y dulu. X tambah 1 kuasa 1/2. Jadi dy dx sama dengan X tambah 1 bawa ke depan, tolak 1, beza dalam 1. Okey. Jadi saya pindahkan ni turun ke bawah, dia akan dapat 1/2 punca kuasa 2 X tambah 1. Dapatlah jawapan kita adalah 1/2 punca kuasa 2, 4. Dapat 1/4. Boleh ikut dah ni, laju ni. Boleh. Boleh Boleh ikut. jadi kita boleh buat kat sini lah. Jadi kat sini kita buat Y sama dengan 1/4 X tambah C. Masukkan koordinat kita. Y kita 2. 1/4 X kita 3. Tambah C kita akan dapat 2 tolak 3/4. C 8 tolak 3 dapat 5/4. Jadi jawapan kita akan dapat Y sama dengan 1/4 X tambah 5/4. Boleh ikut? Lisa? Okey. Dah dapat tu, kita pergi dekat persamaan normal pula. Persamaan normal. Dia punya formula dia Y sama dengan M normal X tambah C. M normal sama dengan negatif 1/M tangent. Negatif 1/M tangent kita adalah 1/4. 1/4. Dapat kat sini negatif 4. Buat persamaan ni. Y sama dengan negatif 4X tambah C. Masuk koordinat kita 2. Negatif 4. 3 tambah C. Tak mau ambil pintu. Kepit tangan. Tak mau ambil pintu. 2 tambah 12. C dapat 14. Dapatlah jawapan kita. Akhir kita Y sama dengan negatif 4X tambah 14. Tak mau ambil pintu. Ayah cakap. Ayah rotan nanti. Ada kunci. Tak mau ambil pintu Amin. Ayah rotan nanti. Pergi sana. Oh tu hei. Terkunci kat dalam. Siapa nak buka? Kacau. Okey. Boleh pergi D terus tau. D. Buat D kan? D. Boleh Lisa? Okey. D. Okay, kita tengok nombor 2D. Soalan dia adalah Y sama dengan 5/X kuasa 2 tambah 1. X sama dengan negatif 2. Saya akan cari Y dulu. Kan? Jadi Y terdapat sama dengan 5 dengan negatif 2 kuasa 2 campur 1. Kita akan dapat 5/5 sama dengan 1. Jadi persamaan kita kali dia Y sama dengan 1X. Maksudnya X tambah C. Apa ni? Kita dapat sini. Ini bukan. Ini baru dapat koordinat. Gangguan budak-budak ni. Negatif 2, 1.
Okey, jadi kita akan buat M tangent. M tangent kalau macam ni, salah satu cara yang terbaik kita buat adalah dengan menggunakan formula. Jadi kalau kita pakai formula boleh, nak pakai naik atas pun boleh. Kita pulanglah macam mana. Kalau pakai formula, kita pakai kat sini M tangent adalah dy dx. Jadi saya akan pakai U sama dengan 5, V sama dengan X kuasa 2 tambah 1, du sama dengan 0, dv sama dengan 2X. Okay, jadi dy dx sama dengan V du, kosong lah. Ni ada darab dengan kosong dapat kosong. Tolak dengan ni darab ni dapat 10X. Per dengan V kuasa 2. X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ni kosong ni tak payah tulis pun tak apa. Tak apa. Jadi kita akan masukkanlah X kita berapa? X negatif 2. Masukkan negatif 2. Negatif 10 negatif 2 per dengan negatif 2 kuasa 2 campur 1 kuasa 2. Kita akan dapat 20 per dengan 25 sama dengan 4/5. Macam mana? Boleh follow ke? Semua? Boleh cikgu, boleh. Tengok tu. Jadi kita punya persamaan Y sama dengan berapa M kita? 4/5 X tambah C. Okey? Boleh Aisyah? Masukkan koordinat ni. 1 Y 4/5 X negatif 2 campur C. Pindah ke sini dia akan jadi tambah 1 tambah 8/5 sama dengan C. Kita akan dapat 13/5. Dapatlah persamaan tangent kita adalah Y sama dengan 4/5X tambah 13/5. Okey? Boleh? Kan? Tengok macam sikit je ni nampak. Nombor 2 tak habis ni. Okey? Kita pergi tengok dekat persamaan normal pula. Persamaan normal, formula kita adalah Y sama dengan M normal X tambah C. M normal sama dengan negatif 1 per M tangent. Negatif 1 per 4/5 maksudnya inverse kan dia. Bila inverse kan dapat negatif 5/4. Masuk dalam persamaan kita, Y dapat negatif 5/4 X tambah C. Masuk koordinat 1 negatif 5/4 X negatif 2 campur C. Boleh kecilkan. Kita akan dapat kat sini tambah jadi 1 tolak 5/2. Jadi kita akan dapat negatif 3/2. Jawapan akan jadi Y sama dengan negatif 5/4 X tolak 3/2. Tak mau main. Saya tip sini. Habis. Ambil, simpan. Tak mau main. Tak mau main selotip Boleh? Elisa. Okey. Saya akan lompat pergi dekat F teruslah. Kita habiskan F. E saya tinggalkanlah. Saya rasa E tu mudah sikit lah. Tinggalkan. Pergi dekat F terus. Jom kita buat F. Okey. Mana F? Nombor 2 F
Soalan dia Y sama dengan X kuasa 2 campur 3 per dengan X tambah 1. X sama dengan 3. Dia bagi. Macam biasa, kita dapatkan Y dulu. Jadi Y kita sama dengan 3 kuasa 2 campur 3 per dengan 3 campur 1, kita akan dapat 12 per dengan 4 dapat 3. Jadi koordinat kita adalah 3, 3. Dan kita buat divide X. Ini divide X kita kena buat Y sama dengan U per V itulah formula kita. Jadi U sama dengan X kuasa 2 campur 3. DU sama dengan 2X. V sama dengan X tambah 1. dV sama dengan 1. dy dx sama dengan V du. X tambah 1 tolak dengan U dV. X kuasa 2 campur 3 per dengan V kuasa 2. Kita gantikan nombor. Nombor yang kita masukkan adalah 3, ya, kita akan dapat 6 darab dengan 4 tolak dengan 9 campur 3 per dengan yang ini kita akan dapat 3 campur 1 4 kuasa 2. 24 tolak dengan 12. 12 per dengan 16. Sama dengan 3 per 4. Ini kita punya M lah. M tangent kita adalah 3 per 4. Boleh follow? Okay. Terus kita buat persamaan tangent kita. Persamaan tangent Y sama dengan M tangent X tambah C. M sama dengan dy dx. Masukkan. Y sama dengan M tangent 3 per 4. X tambah C. Masukkan koordinat 3, 3. 3 campur C. 3 tolak 9 per 4. 12 tolak 9. 3 per 4. C pun dapat 3 per 4 juga. Jadi jawapan kita untuk persamaan tangent adalah Y sama dengan 3 per 4 X campur 3 per 4. Okey, boleh dengar? Buat saya call dah. Pukul 6 ke? Belum. Okey, kat mana ni? Dah lupa dah. Normal je, normal. Oh, normal. Persamaan normal. Persamaan normal. Formula kita Y sama dengan M normal X tambah C. M normal sama dengan negatif 1 per M tangent. Kita dapat M normal kita adalah negatif 1 per 3 per 4 inverse negatif 4 per 3. Okey, dah makin kelabu dah.
Y sama dengan negatif 4/3 X tambah C. Masukkan koordinat kita. 3 sama dengan negatif 4/3. 3 tambah C potong 3. 4 pergi sebelah. 3 campur 4 sama dengan C sama dengan 7. Jadi Y sama dengan negatif 4/3 X campur 7. Habis nombor 2. Okey? Boleh? Saya rasa barang bawah tu semua tu lebih kurang sama je cerita dia. Benda yang sama. Kamu tengok nombor 3 dia kata apa? Satu tangent dan normal dilukis pada lengkung. Okey, dia tak suruh kamu lukis pun, tak payah lukis lah. Dia suruh cari dy dx. Kamu boleh buat dy dx. Cuma dy dx dia untuk nombor 3 kamu kena buat pakai formula. Nombor 3 tu untuk A kena pakai formula. Jadi kalau darab dia, saya akan tunjuk dy dx dengan kamu lah. Nanti kamu habiskan. Nombor 3. Nombor 3 dia bagi A, nak cari dy dx. Dia bagi Y sama dengan X. Set 1 tolak 2X. Yang ini kita kena pakai U dan V. Y sama dengan UV. Okey? Yang mana U sama dengan X. Kemudian V sama dengan punca kuasa 1 tolak 2X. Jadi sini kita akan dapat DU sama dengan 1. DV sama dengan, yang ini nak bagi faham, bagi nampak. 1/2, dia akan dapat 1/2. 1 tolak 2X. Negatif 1/2, ni bawa ke belakang. Negatif 2. Kita akan potong. Potong yang tinggal negatif 1 per punca kuasa 2, 1 tolak 2X. Yang ini yang kena tengok betul ni. Okey. Berapa nilai X? Dia kata X sama dengan 4. Jadi kita boleh buat dy dx lah. Jadi dy dx sama dengan, formula kita apa? U dv campur v du. Jadi kat sini, untuk nak memudahkan kamu, kamu ganti siap nombor. Contoh U ni adalah 4. Du sama dengan 1. V sama dengan apa? V sama dengan 1 tolak 2 kali 4. X 4 ke? Oh, negatif 4. Sorry. X dia negatif 4 kan? Bukan 4. Negatif 4. Betul kan boleh? Dia akan dapat punca kuasa 29 ni sama dengan 3. Yang ini, dia akan dapat negatif 1/3. Itu kalau masuk nilai terus ni. Kita tengok betul-betul Jadi formula kita, U kita siapa? U kita adalah negatif 4. DV ni negatif 1/3. Campur dengan V. V3. DU 1. Kita akan dapat dy dx. Dy dx kita akan dapat kat sini 4/3 campur 3 sama dengan 13/3. Cuba cek Mak Rajin, cek tengok. Pakai kalkulator. Tekan ni terus ya. Tekan ni. Cek pakai kalkulator. Tapi kena tambah kurungan Cikgu ni pembezaan lah ni, bukan cikgu? Pembezaan? Pembezaan kan? Ni formula dia tu bukan tolak cikgu. Kalau tolak bahagi, yang ni darab. UV darab. Oh, kalau tolak ya. U per V kau tolak. So V kuasa 2 kan cikgu, tu tolak kan? Kalau tolak, formula kita kalau U Y sama dengan U per V, dy dx sama dengan V dulu. Tolak U dv per V kuasa 2. Itu formula tolak bahagi. Ini formula darab. Darab dia direct je.
Ni formula dia. Kan tu X terus kurungan punca kuasa 2 kurungan masuk 1 tolak 2 X tutup koma negatif 4. Ni bukan 4 lah, saya salah salin soalan ni. Dia bukan 4, dia negatif 4. Dapat apa? 4 per betul. 4.3 Ni 4.3 ni. Kalau kau pakai kalkulator, type terus je, dapat tu jawapan dia. Boleh? Aminah pergi kemas barang cepat. Kemas barang. Pergi. Cepat. Boleh? Okay, nanti kamu try lah tengok nombor 4 tu pun macam biasa kat equation dia pun equation dia square je. Boleh. Equation square ni dy dx saya beritahu kamu, kamu boleh expand dulu. Expand dulu baru buat dy dx. Okay. Nak cari nilai k Tangent kepada lengkung pada titik 34 melalui titik K7. Cari nilai K. Ini 4A tu kamu kena buat persamaan tangent. Bila kamu dapat persamaan tangent tu, kamu masukkanlah K tu sebagai X, 7 sebagai Y, kamu akan dapat K. Boleh? Okay? Okay. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi, lambat lagi ni. Cuti raya kita panjang, seminggu kan. Wajin, balik mana? Balik Penang? Cikgu, betul cikgu. Balik Itu je Penang? lah kampung ada cikgu. Tak apa. Mana tahu ni sampai Penang saya selalu duduk kena mi udang Sungai Dua. Nanti aku saja calling-calling. Duduk mana? Penang Saya pulau. duduk dekat Bayan Lepas cikgu. Oh, jauh. Jauh, tak apa. Dekat Sungai Dua, pakcik saya duduk sana dulu cikgu. Sungai Dua itulah saya highway singgah situ lah makan. Biasanya ngam-ngam sampai situ buka puasa. Betul. Tapi kali ni tak tahulah macam mana jam ni. Tu lah. Okey, tak apa. Jangan balik masa toll free ya. Dia government ada bagi toll free. Bila cikgu? Sabtu malam. Allah. Time tu lah kami nak gerak cikgu. Time tu pagi. Sabtu malam sampai esok. Dia bagi sehari toll free. Time tu confirm lah pakat semua berderu balik. Kan? Tak apalah, kita keluar duit banyak sikit. Jam terus. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah lepas hari raya. Selamat hari raya semua. Jadi jangan sedih-sedih sebab kita meninggalkan Ramadan ni. Insya-Allah kita akan berjumpa Ramadan pada tahun yang akan datang lagi insya-Allah. Kan? Jadi kita jumpa lagi insya-Allah lepas hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni budak ni yang bising ni. Okey. Dah. Jom. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu, selamat hari raya. Terima kasih cikgu. Bye.